Oke, salam dan salam sejahtera, dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan media yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana kenyataan ini dikeluarkan setelah berlakunya pelantikan Perdana Menteri kita yang baru. Dan di sini saya tertarik dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, yang mana mungkin kalau kita yang biasa ni membaca, mungkin kita rasa ini adalah satu yang biasa saja. Tetapi pada saya melihat ini satu cabaran, yang mana dia mengatakan bagi pihak pembangkang ini adalah cabaran untuk kita bekerja lebih gigih lagi bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Di sini jelas, dan saya juga melihat bahawa di dalam kenyataan media ini jelas menunjukkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim merasa kekecewaan. Tetapi saya lihat bukan kekecewaan kerana pelantikan Perdana Menteri itu. Bukan kekecewaan kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri. Tetapi kekecewaan yang terlahir daripada kenyataan media ini, yang mana saya lihat mungkin ahli-ahli PKR yang ada di bawah, yang mana yang masih muda, yang masih perlukan mereka tahu bahawa bahasa-bahasa kiasan kadang-kadang kita perlu memahami. Kerana apa yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, yang mana kita tahu, saya ni orang biasa yang hanya menyokong kepada PKR, terutamanya parti komponennya PH. Saya amat menghargai apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Di sini kita lihat bahawa penubuhan PKR itu adalah parti jalanan, yang mana bolehlah kita katakan dari rakyat kepada rakyat. Bermakna kita parti rakyat untuk memajukan rakyat. Bukan seperti parti yang mana kita tahu ada parti kayangan, ada parti yang tertubuhnya di dalam istana. Kita ini adalah rakyat, yang mana kita harus mencari parti rakyat untuk kita memberi manfaat kepada kita rakyat juga. Apa yang dah berlaku dalam pergolakan politik yang kita lihat hari ini jelas apabila kita sebagai pihak pembangkang perlu bekerja kuat untuk mengukuhkan pembangkang itu bersama mereka-mereka juga yang ingin bergabung dengan parti pembangkang ini. Tidak perlu kita memecah belahkan apa yang ada. Tidak perlu yang bercerita nakkan PKR bertanding di semua kursi. Ini adalah mungkin pandangan yang rasa kecewa, tetapi kita perlu bertoleransi walaupun pengalaman seperti yang mana kita dah lihat, yang ramai mengatakan Tun mengkhianati, Bersatu mengkhianati. Ini adalah kancah politik, asam garamnya. Tetapi pada pandangan saya sebagai rakyat biasa ni, saya lihat bahawa kita perlu melihat apabila parti yang dilihat sebagai parti rakyat ni, yang mana ditubuhkan di jalanan dan yang untuk memberikan kita rakyat ini manfaat, maka kita yang sebagai, kalau mereka sebagai pemimpin, perlu bekerja keras hari ini untuk memberi maklumat kepada mereka-mereka yang di bawah, serta kepada pengundi-pengundi ataupun mereka-mereka yang belum mengundi, yang ada dianggap sebagai pengundi atas pagar ini. Dan pada pandangan saya apa yang berlaku ini juga, inilah kita lihat apabila pembangkang itu tidak kuat ataupun rapuh, apabila mereka menang sedikit kursi pun mereka boleh jatuh. Dan di sini di PRU ke-15 ini nanti perlu kita perkukuhkan dan memberi segala kekuatan untuk kita mendapat kemenangan yang mesti besar. Kerana tanpa kemenangan yang besar, tanpa sekurang-kurangnya kita tahu bahawa ahli parlimen itu 222, dan kita harus mencari sekurang-kurangnya 160-170 untuk kita berdiri kuat. Di sini kita memerlukan kekuatan yang luar biasa kali ini untuk kita mencari kemenangan, yang mana hasil dari kemenangan ini, jika rakyat rasa inginkan perubahan, maka daripada hari ini, untuk kali ini perlu kita ubah, yang mana di PRU ke-15 ini nanti kita mencari pemimpin yang mana daripada parti rakyat untuk rakyat. Apa yang kita lihat hari ini, apa yang berlaku hari ini, parti yang mengatakan diri mereka memperjuangkan kaum, memperjuangkan agama, kita dah lihat kebohongan mereka hanya untuk tembolok mereka sendiri. Tetapi kita rakyat hari ini tidak mampu untuk menolak mereka, walaupun mereka dah kalah dalam pilihan raya, tetapi mereka boleh memerintah negara. Inilah yang perlu kita tolak, inilah yang perlu kita hapus. Bagaimana kita nak menolak hal-hal ini berlaku lagi? Ini adalah dengan satu cara saja, yaitu kita perlukan pihak pembangkang itu menang lebih daripada 2/3. Kenapa saya berkata seperti itu? Apabila pihak pembangkang menang lebih daripada 2/3, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri,
Dan di situ baru kita boleh menggubal undang-undang, menggubal peraturan, mereformasikan sistem negara kita ini. Inilah satu caranya yang kita ada. Kita rakyat untuk rakyat. Apabila kita melihat apa yang berlaku ini, kita dengar banyak mengatakan bahawa ada pertikaian tentang SD yang dihantar ke sana, bocor sana, bocor sini. Kita hanya boleh mendengar dan kita rasa inilah undang-undang berat sebelah yang mana di zaman pemerintahan Barisan Nasional dahulu dan dapat dihentikan sekejap apabila PHS memerintah, masuk lagi mereka tebuk atap ni, berlaku lagi hal yang sama. Jadi untuk kita nak melihat satu keadilan itu untuk rakyat kepada rakyat, ini kita perlu ubah di PRU ke-15. Jika rakyat rasa main isu sentimen perkauman, main sentimen isu agama, yang tertindas itu rakyat, yang akan susah di bawah, yang mana kita lihat hari ini adalah rakyat. Karena kita tidak memilih parti rakyat untuk rakyat. Kita memilih parti kayangan untuk orang kayangan. Maka apa yang berlaku hari ini, terimalah hakikat. Yang mana apabila orang kayangan, parti kayangan untuk orang kayangan, maka orang di bawah akan sengsara yang mana kita lihat hari ini. Jadi kesalahan itu ada di tangan kita nih sebagai rakyat. Maka hari ini apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengeluarkan kenyataan seperti ini tadi di sidang di media yang seperti ini, maka saya sebagai rakyat melihat ini perjalanan yang jauh, perjalanan yang perlu kita buat, yang mana mereka yang menjadi pemimpin, yang menjadi leader, yang mana menjadi cabang, yang menjadi ranting, hari ini turun bekerja, beri penerangan kepada rakyat berkenaan dengan isu ini. Di sini juga saya nak memberitahu kepada pihak pembangkang Sarawak, daripada hari ini perlu bersatu. Tidak perlu nak menjualkan isu kaum Dayak, tetapi hakikatnya apabila menang bergabung lagi dengan parti GPS ini. Kita lihat hari ini apa yang berlaku di pentadbiran Sarawak itu. Apabila GPS menyokong kerajaan pusat, yang sebelum-sebelum ini kita tidak lihat. Semalam pun saya dah perkatakan, mungkin belum cukup jelas, jadi saya perjelaskan di sini berkenaan dengan isu ini. Yang mana kita lihat selama ini GPS itu adalah menggunakan parti lokal Sarawak. Tetapi hakikatnya siapapun parti lokal ke, parti Semenanjung ke, itu sebenarnya sama, yang kita mahu perubahan. Tetapi jangan jualkan isu parti lokal seolah-olah parti itu tidak bergabung ke Semenanjung, tidak bergabung ke pusat. Ini yang menjadi satu kepada tanda tanya, yang mana kita tahu ini seperti silap mata di Sarawak. Perlu diubah. Minda orang Sarawak, yang mana saya tahu ramai yang sudah berpendidikan tinggi hari ini, dah hebat-hebat. Ubah minda anda, jangan memikirkan bahawa siapapun yang memerintah itu sama. Apa yang berlaku di Sarawak hari ini, pandemik yang berlaku di Sarawak hari ini adalah daripada hasil kerana kerajaan Sarawak yang ditubuhkan oleh GPS ini bersubahat dengan mereka ini untuk menubuhkan kerajaan pusat, serta COVID yang berlaku, kes yang berlaku ini adalah daripada kerajaan yang terlahirnya pengkhianatan, kerajaan pengkhianatan itu. Itulah asal mulanya, yang mana kes yang ada di Sarawak itu datangnya daripada mana? Kenapa perkara ini berlaku? Perkara ini berlaku siapa yang mentadbir Sarawak? Jadi di sini rakyat Sarawak perlu lihat bahawa kegagalan yang telah mereka lakukan berada di sana, tetapi dinafikan hari ini sudah jelas bahawa GPS ini tarik barut dengan mereka-mereka ini parti kayangan ini. Jadi GPS ini juga parti kayangan, kalau kawan-kawan Sarawak nak tahu. Saya mungkin sebagai rakyat, mungkin saya sebagai pengkritik. Ini hakikat. Keuntungan kepada mereka. Mereka ni kaya raya. Suku Sakat mereka kaya raya. Projek tender semua diagihkan kepada saudara suku Sakat mereka. Kamu orang gaji yang kecil, orang kampung yang susah, tidak dilihat setelah undi kamu orang diambil. Janji-janji manis GPS yang mana daripada dulu berpuluh tahun dah mereka tidak ambil tahu dengan MA63 kita ni. Dulu konon-konon pergi ke England nak
membuat semakan nak buat rujukan MA63. Lepas tu senyap. Pergi makan angin ke England. Tidak akan pernah berlaku selagi kamu orang pihak pembangkang tidak bergabung di Sarawak dan tidak lagi menggunakan ideologi bahawa tak nak bergabung dengan Parti Semenanjung. Ini adalah satu ideologi yang pada saya tidak perlu lagi dipakai di Sarawak. Karena apa yang saya pertanyakan kadang-kadang kepada pemimpin yang nak bertanding untuk pilihan raya di Sarawak. Saya tanya, kenapa kamu mainkan isu kaum, nak mainkan isu agama, nak mainkan isu Dayak? Apa yang manfaatnya? Apakah kamu setelah menang nanti tidak bergabung dengan kerajaan pusat? Apakah kamu selepas menang tidak bergabung dengan Malaya? Tetap bergabung juga, peruntukan daripada pusat. Jadi, untuk kita nak menjual idealisme yang seperti ini, sudah tidak laku lagi. Pada pandangan saya, sebagai seorang pemimpin, perlu keluarkan idealisme lain. Perlu mencari jalan bagaimana nak bergabung untuk perkuatkan pembangkang di Sarawak. GPS Sarawak itu kuat karena pembangkang itu terlalu lemah dan berpecah belah. Inilah yang berlaku. Kalau kita nak hak kita, pembangkang Sarawak harus kuat dan harus menjelaskan kepada umum bahawa apa yang berlaku di kerajaan Sarawak hari ini. Pentadbiran GPS ini bagaimana? GPS itu kuat bukan kerana GPS-nya, tetapi kerana mereka bersatu. Itulah kalau saya lihat politik di Sarawak ini tadi. Jadi perubahan itu perlu. Pembangkang yang di Sarawak, ketua-ketua pembangkang di Sarawak ini perlu bermesyuarat, perlu mengorganisasikan parti-parti mereka supaya bergabung, buatkan komponen seperti mana yang ada di pusat, yaitu pembangkang berada di PH, begitu juga di Sarawak, buat satu gabungan baru. Jangan pentingkan diri sendiri, nak fikirkan bahawa ini parti saya boleh nak conquer semua Sarawak. Tidak boleh, harus ada pergabungan. Begitu juga kita lihat bagaimana di Sabah mereka bergabung. Warisan bergabung dengan mereka-mereka yang lain. Di Sarawak GPS itu bergabung. Sebab itu kuat. Tetapi pembangkang Sarawak tidak bergabung. Jadi disitulah yang saya lihat. Walaupun saya tidaklah mahu masuk sangat kepada politik Sarawak ini, karena saya paham. Tetapi perlu ada perubahan. Dan pihak pembangkang di sana perlu bersatu padu. Jika mereka nak menumbangkan GPS. Jangan nak mengatakan, saya daripada parti ini, saya daripada parti ini, konon-konon kuat. Kalau kita lihat, umpama orang tua kata, pepatah kata, satu batang lidi, kalau kita tak patah macam ini, dia akan patah. Tetapi kalau satu kumpulan batang lidi yang macam penyapu kita patah, dia tidak akan patah. Cuma bengkok, tapi tidak boleh patah. Jadi, ini pepatah, bolehlah kita pakai semula. So, itulah pencerahan saya yang merapu berkenaan dengan isu ini. Tetapi, apa yang saya lihat daripada kenyataan media Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga apa yang saya lihat politik Sarawak ini perlu dirubah dan pembangkang perlu kuat, yang mana apabila kita nak kekuatan itu maka kita perlu bekerja kuat, turun ke bawah, terangkan kepada rakyat apa keadaan sebenar, kenapa kita perlu ubah, kenapa kita perlu menukar corak ini dari parti rakyat kepada rakyat. Ini yang perlu kita slogankan kepada rakyat. So, saya harap inilah pencerahan saya. So, sekian, terima kasih.